Tahanan Rohingya, Myanmar lolos pusat tahanan, ini reaksi warganet. Kuala Lumpur, insiden 131 tahanan Rohingya dan pendatang Myanmar lolos depoh imigresen Bidor, malam tadi, mengundang pelbagai reaksi masyarakat yang meluahkan pandangan mereka melalui media sosial. Ada warganet menyifatkan kes itu sebagai memalukan negara, ada juga menggesa kerajaan segera memikirkan langkah dan mengambil tindakan secepat mungkin untuk menangani isu pelarian Rohingya, selain cadangan kawalan di depoh dipertingkatkan. Terdahulu, Ketua Polis Tapah, Superintendent Mohd Naim Asnawi, mengesahkan seramai 131 tahanan pendatang asing tanpa izin, parti, melarikan diri dari depoh berkenaan, kira-kira jam 9.50 malam tadi. Mereka terdiri 115 lelaki etnik Rohingya dan 16 lelaki warga Myanmar yang lolos selepas insiden rusuhan di depoh blok lelaki. Seorang daripada mereka bagaimanapun maut dalam kemalangan. Dalam ruangan komen di FB, BH Online, Mohd Hamzah Basirun menulis, "Padah bila terlalu diberi muka atas nama kasihan, sengaja cari bala-bela puak YG tak tahu bersyukur ni." Pengguna FB, Wang Emas mempunyai pandangan sama melalui komennya terhadap sikap pendatang asing di Malaysia. "Puak ni kerja NK merusuh ja di negara ORG. DKT negara S3 lari sebab pihak sana LG kejam buat. DKT sini dia naik minyak. Patut kurung sambil berantai saja." Masukan DLM kapal besar DTGH Laut jetkan TMPT Tanahan JGN di darat LG. Komen Chai Madin pula dalam bentuk cadangan supaya kawalan di depoh tahanan imigresen diperkuatkan dengan anggota tambahan dan mengesyorkan anggota Jabatan Sukarelawan, rela, diserap untuk tujuan berkenaan. Abdullah Anakalam Ahmad berpandangan pendatang asing sudah tidak takut dengan penguatkuasa keselamatan Malaysia, malah mungkin lebih suka jika ditahan. Kalau kena tangkap, mereka lagi suka, nak makan pun tak ada masalah kerana disediakan, nak tidur pun tak ada masalah kerana tempat disediakan walaupun kurang sempurna. Pandangan sama dikongsi Zulkifli Haji Abdullah, menulis, "Ni baru 130 YG merusuh. Belum lagi YG puluhan ribu lagi YG terdapat di LM negara bila mereka mula naik tocang. Sepatutnya kerajaan bertindak tegas dan JGN peduli dengan UNCHR, tangkap dan hantar balik semua YG ada di LM negara. Kalau ada bot YG baru labuk, usir jauh dua, kalau mereka sengaja bocorkan bot mereka, biarkan saja, JGN bagi muka PD puak dua ni." Komen Norizam Othman, kerajaan diminta jangan terlalu banyak bertolak ansur kerana pendatang asing akan lebih berani berbuat apa sahaja jika jumlah mereka ramai. Kejaan terlalu BYK tolak ansur, bigi muka SGT nilai jadinya, makin lama pijak kepada LBH berani wat apa SGE, tulisnya. Ada juga komen yang membangkitkan isu kawalan di depoh tahanan dan mempersoalkan bagaimana tahanan di Bidor boleh lolos. Saya adalah Wan merujuk laporan media sebelum ini mengenai depoh tahanan imigresen di Bidor dan Beranang, Selangor telah diaktifkan sistem amaran bagi memastikan kejadian tahanan lolos seperti di depoh Sungai Bakap tidak berulang. Sistem amaran ini pergi mana? Blackout ke, tulisnya, manakala Zik Legend mengharapkan pihak berkuasa perlu lebih tegas dan telus kerana insiden terbaru malam tadi memalukan negara. Daripada saya berkenaan dengan kejadian tahanan etnik Rohingya melarikan diri dari depoh tahanan imigresen Bidor. Pada 1 Februari 2024, jam lebih kurang 9.50 malam, bilik gerakan IPD Tapah telah menerima panggilan daripada seorang lelaki Melayu yang merupakan pegawai imigresen di depoh tahanan Bidor memaklumkan seramai 131 orang tahanan lelaki etnik Rohingya berumur lingkungan 17 hingga 35 tahun telah melarikan diri daripada depoh tahanan imigresen Bidor dan dijadikan sebagai maklumat pertama. Satu lelaki disyaki salah seorang tahanan etnik Rohingya yang melarikan diri dari depoh imigresen Bidor telah terlibat di dalam kemalangan jalan raya dan meninggal dunia di kilometer 335 lebuh raya utara selatan, yakni di arah utara. Pencarian ke semua tahanan yang meloloskan diri dan siasatan masih diteruskan dengan bantuan dan pegawai dari anggota Batalion 3, Pasukan Gerakan Am, Jabatan Siasatan Jenayah
APK Perak dan juga Bukit Aman serta pasukan daripada Immigration dan Rela untuk membantu dalam pencarian ataupun operasi ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Kesiasaan dan Seksyen 223 dan 224 Kanun Kesiasaan serta usaha mencari tahanan yang meloloskan diri sedang giat dijalankan. Dan pihak polis menyuruh kepada orang awam dan orang ramai di luar sana yang mempunyai apa-apa maklumat tentang kejadian ini, bolehlah memberikan maklumat ini kepada balai polis yang berdekatan supaya operasi ini dapat dijalankan dan tangkapan semula etnik yang Rohingya yang melarikan diri ini dapat kita temukan semula dan kita tahankan semula. Terima kasih. Betul sih, setakat ada perkembangan tak ada lokasi mana yang membuat itu? Setakat ini kita akan mencari dalam radius kawasan Depo Tahanan Bido ini dan kita lihat sejauh mana mereka pergi kerana mereka ini melarikan diri dalam keadaan seles pinggang tanpa membawa apa-apa keperluan diri, makanan ke, wang ke, dan kita percaya dengan keadaan seperti berikut, insyaAllah dengan pelibatan bersama agensi yang terlibat, plan-plan ini akan dapat kita tahan semula. Sebelum kejadian tu, adakah mereka merusuh ke macam mana? Ya, sebelum kejadian ini melihat daripada maklumat yang kita terima dan juga laporan yang kita terima, mereka telah merusuh dan juga telah memecahkan pagar serta kawat duri yang berada di kawasan Depo Tahanan ini untuk melarikan diri. Yang maut tu, yang menjadi ni tu umur berapa? Ada tak? Yang maut itu adalah pelarian daripada Rohingya dan berumur dalam 30-an. Tidak ada. Betul sih, setakat ni berapa SJR yang dah didirikan dan kita telah mendirikan SJR di seluruh, contohnya di daerah Tapah, di Mualim dan juga di Kampar. Dan juga kita mendapat bantuan daripada daerah-daerah inilah, daerah Mualim, Kampar dan juga di Hili Perak. Kesemuanya berjumlah 7 SJR kita dirikan. InsyaAllah mungkin ikut keperluan kita akan menambah lagi SJR yang ada sekarang. Setakat ini belum ada lagi. Tapi kita ada mendapat maklumat daripada luar sana untuk kita mengesan mereka ini. Selain daripada anggota biasa, juga menggunakan unit udara juga untuk mengesan. Ya. Pada hari ini kita telah meminta bantuan daripada unit udara pasukan gerakan udara Bukit Aman untuk membantu kita di dalam mengesan ataupun mencari pelarian ini. Punca rusuhan tu? Punca rusuhan itu saya akan saya minta ini dulu kerana pihak Kutub Pengarah Immigration Datuk Roslin akan memberi serangan media di Putrajaya sebentar lagi. Seperti mana saya cakap awal tadi, kita menyurus kepada radius kawasan yang berhampiran dengan Depo Immigration ini, terutamanya kalau kita lihat di kawasan ini penuh dengan ladang kelapa sawit dan juga di seberang lebuh raya, di kawasan hutan kecil dan sebagainya. Dan juga kita meminta kepada orang ramai di kawasan-kawasan perumahan, kampung, tempat-tempat awam, di kawasan perhentian bas ataupun teksi ataupun di tempat awam ramai, jika melihat terlibat ataupun pelarian ini tadi, bolehlah memberi maklumat kepada balai polis yang berdekatan. Isteri mungkin ada orang ramai yang simpati terhadap mereka dan cuba melindungikan mereka. Apa nasihat? Okey, saya nasihatkanlah kepada orang ramai supaya tidak bersekongkol ataupun memberikan simpati kepada pelarian ini kerana mereka juga boleh didakwa di atas mereka ni memberi kerjasama dan bersubahat dengan pelarian ini tadi. Okay, so far memang disyaki masih di dalam kubur. Masih lagi di kawasan daerah ini lagi. Kita percaya.